Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dengan atas limpah rahmat dan kurniaannya kita sama-sama lagi dapat bernafas di atas muka bumi ni. InsyaAllah tanpa melengahkan masa, nama saya Nur Alam Sasti bin Muhammad Firdaus, nombor matrix A171546 bersama dua rakan saya, Muhammad Amar bin Muhammad Nasir. Nombor matriksnya A171508 dan Muhammad Zarif Lutfi bin Isa A171534 akan membentangkan tentang isu arak, ibu segala maksiat. Arak adalah apa sahaja minuman yang menyebabkan peminumnya mabuk dan hilang pertimbangan akal. Kerana itulah ia dipanggil arak adalah ibu segala maksiat. Antara larangan yang wajib dipatuhi oleh kita sebagai seorang Muslim adalah larangan meminum arak. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam warijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dalam surah Al-Maidah ayat 90, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, iaitu keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya dunia dan akhirat. Seterusnya, arak adalah arak apabila akal tidak dapat berfungsi dengan baik untuk mengawal pergerakan dan perbuatan manusia, maka ia sangat terdedah kepada perlakuan negatif dan buruk. Sebagai contoh, apabila seorang itu meminum arak secara sengaja atau tidak, semestinya ia akan mabuk. Apabila ia mabuk, semestinya ia akan melakukan maksiat tanpa disedari. Kerana itulah Allah SWT menyuruh kita menjauhi untuk meminum arak. Berdasarkan beberapa kajian, keburukan minum arak telah terbukti. Antaranya, yang pertama, kajian menunjukkan bahawa terdapat hubung kait yang ketara antara ketagihan arak oleh suami atau isteri yang mengakibatkan keganasan rumah tangga terhadap pasangan masing-masing. Keburukannya yang kedua adalah kajian juga menunjukkan bahawa kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol telah menyumbang kepada banyak kes kemalangan maut. Seperti contoh kes baru-baru ni di dalam Malaysia, bila orang kafir, iaitu orang bukan mukmin, orang bukan Muslim, dia minum arak. Apa hukumnya? Apabila dia telah minum arak dan dia mabuk, dia telah melanggar orang dan telah membawa kepada kematian. Di sini secara jelasnya memang tidak adil. Kerana apa? Kerana hukuman mati itu tak setimpal dengan pelaku tersebut. Sebagai contoh. Itu sebagai contoh lah. Dan arak ni, keburukannya lagi, dalam kes yang berlaku pada bulan September 2018 yang lalu, Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan seramai 19 individu maut selepas minum arak yang mengandungi metanol. Manakala 23 lain masih dirawat di hospital, termasuk 14 daripadanya dalam keadaan kritikal. Diriwayatkan daripada Al-Haris, dia mendengar Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu berkata, yang bermaksud, jauhilah arak, sungguhnya ia adalah ibu segala maksiat. Dahulu ada seorang lelaki yang banyak beribadah, lalu seorang perempuan jalang telah tertarik padanya. Dia menghantar seorang hamba perempuan untuk menjemputnya. Hamba itu berkata, kami mahu menjemput engkau untuk menjadi saksi. Lalu dia pun bersetuju dan pergi mengikut hamba itu. Bila sampai ia memasuki beberapa pintu yang ditutup satu demi satu, kemudian ia bertemu dengan seorang wanita cantik. Di sebelahnya ada seorang kanak-kanak dan sebekas arak. Wanita itu berkata, demi Allah, aku menjemputmu bukan untuk menjadi saksi. Aku menjemputmu agar engkau bersetubuh denganku. Wali'auzubillah min dhalik. Dan kesudahannya, dia minum arak dan telah berzina. Itulah kesudahannya. Kesudahannya buruk. Dan banyak lagi keburukan yang terdapat pada arak.
Kerana apa? Kerana pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat sebelum menerima Islam, mereka minum arak. Mereka minum arak, kan, berzina sana sini, kan, bunuh anak hidup-hidup, kan, tanam anak hidup-hidup, kan. Apabila telah datang Islam, kan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah sempurnanya agama Islam, dan mereka dengan serta-merta telah memecahkan segala, kan, segala bekas-bekas arak, segala kilang-kilang arak mereka telah pecahkan. Dan kerana apa? Kerana perintah Allah SWT telah turun kepada para sahabat radhiyallahu anhum pada zaman tersebut. Okey. Dan sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah SWT dan mengerjakan sembahyang. Oleh itu, mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil? Dalam surah Al-Ma'idah ayat 91, Allah SWT beritahu. Yang wajib pada umat Islam hari ini, umat Islam hendaklah yakin bahawa segala larangan Allah SWT itu wajib hukumnya untuk kita jauhi. Dan kemudiannya umat Islam perlulah mengelakkan diri daripada terlibat dengan semua urusan berkaitan arak. Ini pun ada satu contoh apa hukum apabila kita bekerja di 7E ataupun premis sebagainya, kedai sebagainya, yang ada terjual di dalamnya arak. Ulama telah sepakat bahawa kalau boleh jauh, dijauhkan. Banyak lagi kerja yang kita boleh cari selain menjaga premis yang mengandungi arak. Ulama telah bersepakat, memang kita perlu jaga, memang kita perlu jauh daripada arak ni. Dan itulah daripada kami sekumpulan. Saya Nur Alam Sestil telah membuat perbincangan. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan berjumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.